Budak ayah dia abang, minggu depan ayah nak sunat kamu lah hari Sabtu. Minggu depan hari Sabtu masuk jawi khatan. Budak ni tak mau khatan, takut. Tapi bila bapak dia bagi tahu nak khatan minggu depan, tuan-tuan dirahmati Allah, benda tak mau dia akan usaha bagi pelepah. Dia buat apa? Seluruh Seberang Jaya dan Kampung Pelet, pokok pisang semua dia tebang. Dia tebang habis semua. Tak heranlah. Pokok siapa ke dusun semua mampu hidup janji tebang. Dengan harapan pokok pisang tak ada, tak boleh sunat. Dia lupa, dia tak tahu yang pak dia nak sunat kat klinik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini saya bercadang untuk kita kongsikan satu dua perkara sebagai peringatan dan tazkirah untuk kita bersama, sempena dengan beradanya kita di dalam fasa yang terakhir di dunia ini, maka perlu kepada tazkirah dan peringatan yang sentiasa untuk kita lebih waspada dan hati-hati dengan keadaan dunia yang banyak dengan tipu daya dan muslihat. Maka perlu kita berikan peringatan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni saya bercadang nak baca hak lain, tapi dah tengok 3 kamera baca hak lain. Duk fikir lain nak sembang hak lain. Tapi bila dah ada rakaman pada malam ni, boleh kita sebarkan lebih ramai kepada umat Nabi SAW. Ini tazkirah ataupun peringatan yang penting untuk kita ingatkan sesama kita supaya lebih waspada dan hati-hati dengan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita nak sebut berkaitan dengan pesanan yang Nabi sebut dalam satu hadis. Hadis yang masyhur yang kita boleh jumpa dalam kitab karangan para ulama kita di Malaysia ni khususnya. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau tak salah hadis ni juga terdapat dalam nasihat yang disebut oleh Imam Ghazali dalam Ayyuhal Walad. Ada juga hadis ni kalau disemak. Itu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala, seorang ulama wali Allah yang masyhur, yang telah berguru dengan hampir 400 orang untuk guru berkhidmat, kemudian mempelajari hampir 4,000 hadis. Lalu kata Imam Shibli, daripada pengajian ribuan hadis yang dia belajar, dia telah beramal dengan satu hadis yang bagi beliau hadis tersebut adalah kesimpulan daripada semua hadis yang dia pelajari. Daripada 4,000 duduk dalam satu hadis yang dia amalkan. Maka dia kata dia hanya amalkan satu hadis tersebut kerana baginya sudah cukup tazkirah, peringatan dan sebagainya ada dalam satu hadis itu. Jadi hadis itu agak panjang, cuma yang kita nak sebut berkaitan yang kita nak bincang pada malam ini secara ringkas. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, hadis yang selalu kita dengar, iaitu yang Nabi sabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Ada lagi banyak. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha atau kama qala. Cuma kita ambil dua yang awal. Yang Nabi pesan i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha, kemudian Nabi pesan juga wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Dua ni cukup. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, yang pertama Nabi pesan beramallah untuk keduniaan kamu
sekadar mana kamu nak dapatkan dunia tersebut yang kamu perlukan untuk kamu hidup di atas dunia, sekadar mana yang kamu nak guna, ambil. Maknanya Nabi pesan suruh ambil dunia, bukan tinggal, bukan suruh tauk dunia. Dan bila sebut pasal dunia, dia tauk semua. Kalau dulunya dia hidup dengan penuh keduniaan sampai lupa akhirat, jadi dunia bukan salah, yang salah lupa akhirat. Jadi jangan buang dunia. Dan Nabi pun pesan ambil dunia ni, ambil sekadar kamu nak duduk, cuma ada had, ada batas, bagi ada perenggan. Kalau tak sebut macam tu, takut kamu tertipu. Kerana dunia ni sifatnya penuh dengan tipu daya. Siapa silap masuk perangkap, jam, kena tipu. Itu Allah sebut dalam Quran, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan atas dunia ni melainkan satu tempat yang penuh dengan pancaroba, tipu daya dan muslihat. Ini banyak muslihat. Dia scammer. Dunia ni scammer. Kamu silap, kamu akan terperangkap. Jadi nak kena hati-hati. Nabi dah pesan dah, Allah dah pesan dah dalam Quran, dunia ni penuh dengan tipu daya. Jadi Nabi pun pesan dah, ambil dunia ni bagi ada had. Sebab bimbang kalau kamu ambil tak ada had, menyebabkan kamu akan terperangkap dengan tipu daya dunia. Ramai orang tertipu dengan dunia, ramai. Jadi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, Allah dah sebut dalam Quran, Nabi dah sabda dalam hadis, maka ambil dua benda tadi, sumber yang besar dalam Islam sebagai pegangan yang kita akan pegang untuk kita selamat daripada tipu daya dunia. Jadi yang pertama Nabi pesan, ambil dunia sekadar mana kamu nak guna, ambil. Ambil, jangan nak ambil banyak sila, ambil dekat mana yang kamu perlukan. Tuan-tuan kalau perlu sebulan 4,000, cari 4,000, no problem. Perlu 10,000, cari 10,000, ambil. Tapi ambil sekadar kamu nak duduk atas dunia. Jangan ambil banyak, bagi ada perenggan. Kalau tak buah perenggan, takut terperangkap. Sebab tu dunia dengan manusia ni ada 4 jenis. Bukan boleh kira. Dunia ni dengan manusia ni ada 4 macam. Jenis yang pertama, dia tak mau kat dunia dan dunia pun tak mau kat dia. Sama-sama tak mau. Dan jenis ni contoh yang ulama bagi adalah yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar jenis pertama. Dia tak mau kat dunia dan dunia pun tak mau kat dia. Sama-sama tak mau. Ada kot kampung pelek? Tak ada. Jenis pertama ni tak ada. Dia tak kelapang ke dunia, dunia tak kelapang ke dia. Tak ada tempat kita. Susah cari. Dan Sayyidina Abu Bakar, dia tak mau kat dunia bukan bermaksud dia orang miskin. Bukan dia tak ambil langsung wang, ringgit, harta benda. Tidak. Tapi maksud Abu Bakar tak mau kat dunia dan dunia tak mau kat dia, boleh jadi dia mudah untuk berikan dunia, lepaskan dunia daripada tangan, dan dunia mudah keluar dari tangannya. Dia mudah nak infak. Dia tak heran sangat dengan dunia. Dia ada duit, dia orang kaya. Dia dah baca dah sirah kan, Sayyidina Abu Bakar ada kedai kulit di Yaman. Waktu Nabi diangkat jadi Rasul, umur Nabi 40 tahun lebih kurang. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar tak duduk di Mekah. Dia on the way balik daripada negara luar. Ada bisnes di luar. Jadi bila dia masuk balik, dia duduk dengar orang sebut Muhammad mengaku jadi Rasul, Muhammad mengaku jadi Rasul. Dia bukan dengar, dia duduk dengar pada mulut orang. Gosip. Maka terus dia pergi ke rumah Nabi kita Muhammad SAW untuk beriman. Orang pertama beriman dengan Nabi di kalangan lelaki Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia balik duduk dengar orang sebut Muhammad mengaku jadi Rasul, Muhammad mengaku jadi Rasul. Aduh, dia dah baca dah sirah. Jadi dia balik daripada mana? Balik daripada perniagaan yang dia usahakan di Yaman. Ini orang kaya ni. Sehingga kan sahabat-sahabat Nabi yang kena siksa dari kalangan hamba, Sayyidina Bilal, ibunya, Zinnirah dan sebagainya. Ni orang yang digelar sebagai hamba dan mereka disiksa oleh kaum Quraisy kerana mengikut ajaran Nabi SAW. Hamba-hamba ni kena siksa. Dan ulama catat Sayyidina Abu Bakar, dia telah membeli lebih kurang 10 orang hamba dan dimerdekakan dengan duit dia. Sakan Sayyidina Abu Bakar ni. Jadi kena ada orang kaya, kena. Orang kebun pelet kena ada orang kaya. Dia sekali buh dah pun 400 kalau kemas lah. Ni buh 4 kupang bunyi ting 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 lah. Boleh tak ada buh, orang pun tak ada masalah. Cuma nak kena ada orang kaya. Dia ni orang kaya macam ni yang akan support, yang akan jadi tulang belakang untuk dakwah agama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau tak kaya macam mana nak tolong agama? Maksudnya kena cari kekayaan, kena ada. Cuma nak kena peringat bagi ada batas.
Kaya boleh, tapi jangan lupa batas. Bagi ada batas, bagi ada had. Pada ambil pesan lah. Karena dunia ni dia banyak jenis. Ada hak dia tak mau kat dunia dan dunia pun tak mau kat dia. Itu contoh Abu Bakar. Mudah tuan-tuan boleh tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar infakkan hartanya seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dunia boleh keluar semua. Kata-kata nak pergi keluar semua terus, tak taruh dah. Usahakan. Jadi Sayyidina Abu Bakar orang jenis pertama, dia tak mau kat dunia, dunia tak mau kat dia. Jenis yang kedua, dia tak mau kat dunia juga, tapi dunia nak kat dia. Dia tak macam Sayyidina Abu Bakar. Sama-sama tak mau. Yang ni dia saja tak mau, tapi dunia nak kat dia. Tuan-tuan, yang ni berlaku kepada contoh yang diberikan oleh para ulama yang berlaku pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah. Sayyidina Umar jenis nombor dua. Dia tak mau kat dunia, tapi dunia nak kat dia. Jadi tak mau macam Sayyidina Abu Bakar, dia pun tak ingin kat dunia ni, tapi dunia nak duduk dengan dia. Lepas tu bila dia boleh infaknya banyak, tetapi tak boleh lawan dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dunia tak mau kat dia. Sayyidina Umar adalah orang yang dunia nak kat dia, dia saja tak mau. Dan tuan-tuan, yang berlaku yang jenis nombor dua ni ada di kalangan tempat kita, di kalangan para ulama, orang soleh, wali-wali Allah, ada jenis nombor dua ni, yang mereka tak nak kepada dunia, tapi dunia nak kepada mereka. Kita boleh tengok tok-tok guru ni ulama yang tak mau kat dunia, dia tolak dunia ni. Jadi ambil cukup-cukup makan, ada rumah, ada kereta, ambil hak tu ya. Tapi dunia mai kat dia. Kita boleh tengok ada orang mai bagi sponsor, bagi kereta, ada yang bagi tanah, ada yang bagi rumah, ada yang lantik jadi penasihat, bayar gaji bulan-bulan ribuan ringgit. Bukan dia minta, tapi dunia mai. Dan nak jadi nombor dua ni payah, dia kena tuk dunia dulu, baru dunia mai. Kerana sifat dunia ni macam bayang-bayang. Dan lagi ligan bayang-bayang, lagi jauh dia lari. Lagi ligan, lagi lari. Lagi ligan, lagi lari. Tapi saat tuan-tuan dirahmati Allah, kita tinggalkan bayang-bayang tersebut, maka kita patah balik belakang, bayang-bayang pula main ikut belakang, ikut belakang. Dia tak akan duduk tu. Jadi dunia ni kalau kamu ligan, dia akan lari jauh. Ligan, lari jauh. Itu sifat dunia. Tapi kalau tinggalkan bayang-bayang tersebut, dia akan follow kamu pula dari belakang. Jadi nak dapat nombor dua ni payah. Tuan-tuan nak kena tinggal dunia dulu, baru dunia main kat kita. Tapi payah. Nak dapat ni sukar. Tu nak standing dengan para ulama, dengan orang soleh, nak tahu dunia ni. Dia tak ingin sangat ke dunia ni. Ni sifat orang yang bersih hatinya. Dunia. Karena baginya dunia ni tidak ada nilai. Tak ada nilai. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah, tak apalah, tak mau sembang panjang. Jenis yang ketiga, dia nak kepada dunia dan dunia pun nak kepada dia. Ini nombor tiga. Dia pun nak dunia, dunia pun nak, sama-sama suka. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila sama-sama suka ni, contoh yang ulama bagi adalah kalau tak salah yang berlaku pada zaman pemerintahan Turki Utsmaniyah dan seumpamanya. Mereka ni orang yang nak kepada dunia dan dunia pun nak kepada mereka. Tengok apa yang mereka dapat. Memerintah separuh dunia, kekayaan ni luar biasa. Sama-sama nak. Dan 1, 2, 3 jenis yang nombor 1, 2, 3 ni tak ada ke tempat kita. Kita pun tak ada dalam jenis tu. Lepas tu kita jenis nombor mana? Boleh jadi kita jenis nombor 4. Baik, jenis nombor 4 macam mana? Dan dunia dan manusia yang keempat adalah manusia yang nak kepada dunia, tapi dunia langsung tak mau kat dia. Ini jenis kita. Orang Kampung Perak, orang Merbuk, orang Sungai Petani, orang Pulau Pinang, semua hak jenis masuk banyaknya nombor 4. Dia yang mau kat dunia, tapi dunia tak mau kat dia. Kita. Tuan-tuan nak kena peringat, dunia ni bukan mau kat kita, kita yang nak kat dia. Lepas tu kita duduk ligan. Dia tak mau. Benda tak mau jenuh ligan. Jenuh hambat. Seorang perempuan bila dikahwinkan dengan seorang lelaki, pak dia kira, dia tak mau, dia dah markah lah. Tapi pak dia kira kat dia, pak nikah ha? Marah. Dia tak mau. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila kena paksa, benda tak mau, nak suruh nikah kak, dia akan buat macam-macam nak pelepah. Masa nak nikah buat pengsan, ada buat rebah, tak jadi menikah. Tu imam balik syirik pula. Kesian tengok pengsan hari lain kita main. Tangguh pula. Sekali-sekali lari kot tu, sekali tak ada rumah. Dia akan cari jalan untuk gagalkan rancangan. Sebab dia tak mau. Jenuh ligan. Budak ayah dia, abang, minggu depan ayah nak sunat kamu nah, hari
hari Sabtu. Minggu depan hari Sabtu masuk Jawi khatan. Budak ni tak mau khatan, takut. Tapi bila bapak dia bagi tahu nak khatan minggu depan, tuan-tuan dirahmati Allah, benda tak mau dia akan usaha bagi pelepah. Dia buat apa? Seluruh Seberang Jaya dan Kampung Pelet, pokok pisang semua dia tebang. Dia tebang habis semua. Tak heranlah. Pokok siapa ke dusun sebab mampu hidup janji tebang. Dengan harapan pokok pisang tak ada, tak boleh sunat. Dia lupa, dia tak tahu yang pak dia nak sunat kat klinik. Yang tebang pokok pisang buat netang lah. Tak ada kesan. Tak guna pun pokok pisang tu. Tak, cuma dia akan berusaha untuk gagalkan rancangan. Dia tak mau. Benda tak mau ni tuan, dia akan kelepiak lagu mana pun nak lari pada kita. Itulah dunia dengan kita. Kita nak, tapi dunia tak mau. Tuan, dia akan kelepiak ke mana pun lari pada kita. Dia tak mau duk. Lepas tu duk ligan buat apa? Padahal Nabi besar dah ambil takat mana kamu nak guna. Kerana sifat dia tak mau. Ligan sampai kamu tak ingat langsung kata dia ni tak mau kat kamu, masalah. Sifat dunia ni dengan kita saja nak ke dia tapi dia tak mau kat kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab tu Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan, orang yang duk ligan dunia ni, kalau fikir balik dunia ni bukan ada nilai. Ada orang bagi contoh misalan, dia kata kalau ada orang bergaduh hanya kerana seekor nyamuk, tuan-tuan, bergaduh berperang tumbuk ni, berbunuh, masuk mahkamah, masuk kandang, seorang dah tumbuk hampir nak mati dah, bergaduh dan sebagainya, teruk masuk mahkamah bicara. Jadi hakim tanya kenapa bergaduh? Tuan-tuan dirahmati Allah, ni kes teruk ni. Tanya siapa bergaduh? Rupanya berebut nak dapat nyamuk. Tak gila. Pasal apa bergaduh? Pasal saya nak dapat nyamuk tapi dia pergi nampak dah mati dah. Jadi kami bergaduh. Bergaduh kerana seekor nyamuk. Tak gila. Ni orang otak tak betul. Tuan-tuan, kalau orang yang bergaduh kerana seekor nyamuk kita kata gila, maka apakah kita nak kata kepada orang yang bergaduh hanya kerana sebelah sayap nyamuk? Gila babi terus mana? Apa ni? Kalau seekor nyamuk pun kamu dah tuduh, kamu kan kata dia ni gila. Bergaduh kerana seekor nyamuk, tak gila. Tuan-tuan, lebih-lebih lagi kalau bergaduh kerana sebelah sayap nyamuk, lagi gila. Lebih-lebih gila. Kerana dunia ni tuan-tuan yang disebutkan oleh Rasulullah, tuan-tuan, kalau dunia ni ada nilai dengan sebelah sayap nyamuk harganya, Allah takkan bagi minum setitik pun pada orang kafir. Kalau ada nilai. Dan harganya sama dengan sebelah sayap nyamuk. Kalau ada nilai. Tuan-tuan, tak ada nilai. Sebab tu orang kafir minum lebih banyak dari kita ni. Tak ada nilai apa, Allah bagi semua. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, nescaya nilainya banyak mana? Hanya sama harga dengan sebelah sayap nyamuk. Tak mahal mana pun kalau ada nilai. Walaupun tak mahal, tapi kalau ada nilai, Allah tak akan bagi sekupang pun kat orang kafir. Setitik pun tak boleh minum. Maksudnya dunia ni tak ada nilai langsung. Lepas tu mereka boleh minum. Nak kata sama harga dengan sebelah sayap nyamuk pun tak ada harga. Tiba-tiba orang bergaduh kerana sebelah sayap nyamuk. Tak gila babi. Pening ni, pelik ni. Lepas tu, tuan-tuan dirahmati Allah, kalaulah kita mendapat dunia yang banyak, Allah rezekikan kita orang yang memiliki dunia yang banyak, harta yang banyak di dunia, tuan-tuan jangan berbangga kerana kamu hanya ada sebelah sayap nyamuk. Itu saja nilainya. Lebih kuranglah kalau nak tak. Jangan bangga, jangan seronok. Keretanya mahal, rumahnya mewah, hartanya banyak, duitnya banyak dalam bank. Itu semua sama nilai kamu, seolah-olah kamu hanya ada sebelah sayap nyamuk. Tak ada apa. Jadi nak suruh jaga hati, yang ingat bahawa yang kamu punya ini tadi bukannya ada nilai di sisi Allah. Tak ada apa. Hanya sama nilainya dengan sebelah sayap nyamuk. Orang yang tak dapat dunia, hak miskin, rumah tak ada, kereta pun teruk, jangan kamu bersedih kerana kamu hanya tak ada sebelah sayap nyamuk. Nak sedih apa? Jadi hak dapat lebih tadi, suruh dia ingat bahawa itu bukan untuk kamu seronok. Yang tak dapat juga kena ingat bukan untuk kamu sedih. Kerana dua-dua tadi ni hanya sebelah sayap nyamuk. Itu je nak peringat. Tazkirah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi orang yang jenis keempat ni, dia yang nak ke dunia, tapi dunia tak mau ke dia. Jadi nak kena beringat bahawa kalau kamu silap jalan, silap langkah, maka kamu akan masuk dalam perangkap dunia yang penuh dengan muslihat. Yang Allah sebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Tidaklah hidup di dunia ni melainkan satu tempat yang penuh dengan tipu daya. Di dalam surah Ali Imran kalau tak salah, cuma ayat saya tak ingat. Saya terlupa terus ayat ni ayat berapa. Dalam talqin ada orang baca kan ayat ni. Siapa macam mati lah. Kau ingat gua ayat ni? Kalau tak salah surah Ali Imran, Tuan Imam baca talqin kan sebut ayat ni. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Tu ayat dia. Kita cari tengok dalam Quran. Baik, Allah sebut di hujung ayat ni dunia penuh dengan tipu daya. Cuma rahmatnya Allah, sayangnya Allah pada manusia ni, pada umat Nabi. Allah cinta ke umat Nabi. Apa buktinya? Buktinya hadis yang Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, innama ana rahmatun muhdah atau kama. Nabi sebut dalam satu hadis, kata sesungguhnya aku adalah rahmat yang telah dihadiahkan oleh Allah pada kamu. Allah bagi hadiah pada umat, iaitu Rasulullah. Itu hadiah yang Allah bagi kat kita. Nabi sendiri kita. Aku adalah hadiah yang diberikan oleh Allah pada kamu. Innama ana rahmatun muhdah. Saya adalah rahmat yang telah dihadiahkan pada kalian. Tuan-tuan, ulama bincang perkataan hadiah, maksudnya hadiah dengan pemberian atau sedekah tak sama. Tuan-tuan, pemberian dan sedekah berbeza dengan hadiah. Katalah hadiah dengan sedekah. Tuan-tuan jumpa orang, saya sedekah. Tuan-tuan jumpa orang lain, nah saya hadiah. Sama tak? Sama, nampak macam sama. Harta kita diberikan kepada orang, tapi tak sama sebenarnya. Tuan-tuan dirahmati Allah, bersedekah, memberi kepada orang, kita bersedekah tadi hanya mengharap keredaan Allah, nak beramal buat kebaikan. Maksudnya kita sedekah tadi tanpa ada perasaan sayang. Kita bagi duit tadi bukan dengan cinta, bukan dengan kasih, tapi kerana nak sedekah, nak beramal. Sedekah. Tuan-tuan pergi bubuh minyak, stesen minyak, tengok ada orang duk jual repek tepi jalan kan, masuk bank, keluar pintu bank, tengok ada orang duk tak tabung kan, orang susah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, tengok kesian kita pula nak beramal, berkeluar RM5 buh. Tuan-tuan, buh RM5 tadi tanpa ada perasaan sayang dan cinta, tapi saja nak tolong, tak kenal pun dia. Buh. Kau tuan-tuan jatuh cinta dengan maklum tu, haji repek tu. Tak. Kita tak kenal dia pun, tapi hanya nak buat baik, beramai, nak tolong sama-sama manusia, buh RM5. Pemberian biasa, sedekah, kita beri wang kita, harta kita, tanpa ada perasaan cinta dan sayang. Itu sedekah. Berbeza dengan hadiah. Dan hadiah hanya akan diberikan kepada orang yang kita cinta. Takkan bagi melainkan orang tersebut yang kita sayang. Kalau tak sayang, takkan dapat hadiah daripada kita. Itu hadiah. Dia nak bagi hadiah ni, dia akan pilih siapa yang dia sayang. Itu baru guna perkataan hadiah. Dia tak guna sedekah. Lepas tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, perbezaan antara hadiah dengan sedekah tentu. Sedekah diberi tanpa ada perasaan cinta dan kasih. Hadiah diberikan kepada seseorang, harta kita juga, tetapi dengan perasaan cinta pada orang tu. Kalau tak sayang, takkan bagi. Budak pergi sekolah hari guru, dia takkan pilih, dia balik bagi tahu ayah, esok lusa hari guru, nak kena bagi hadiah ni. Ayah dia akan kata apa? Kamu pilih guru yang paling kamu cinta. Dan dalam sekolah ada 30 guru, nak pergi semua, tak botak pelepak no. Nak kikih nama. Jadi tak boleh bagi semua, tak mampu. Mak ayah dia kata, pilih seorang dua guru yang kamu cinta, bagi hadiah. Jadi budak ni cinta kat semua cikgu, guru, tapi hak paling dia kasih siapa dia? Dia akan pilih dua orang, bagi hadiah kat guru. Jadi sekolah ni tuan-tuan, kalau guru tu dapat hadiah banyak, guru ni banyaklah budak-budak cinta kat dia, seronok dengan dia. Mau tak seronok, tak pernah marah. Guru hak selalu dapat hadiah, guru mana? Guru apa, jasmani, ada mengajar sukan. Hak haram tak dapat apa? Guru disiplin, kerja pegang otak, duk piak mana nak bagi hadiah. Budak-budak tak bagi, aku tak mau guru. Cikgu ni duk pukul orang, tak dapat hadiah, nanya orang tua. Jadi hadiah hanya akan diberi kepada orang yang kita kasih. Dulu pergi umrah, tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, tuan-tuan nak balik beli hadiah, beli. Kita akan beli, cuma kita beli ikut siapa kita nak bagi.
Kita fikir lah nak bagi hadiah kat kawan ni, nak bagi kat tok imam, nak bagi kat jiran, nak bagi kat kawan baik, nak bagi kat mak ayah adik anak-anak. Dia dah pilih dah orang tertentu untuk diberikan hadiah. Kalau orang awam biasa tak bagi hadiah, dia bagi pemberian biasa. Dia beli sekotak minyak wangi, tasbih kan, siapa mai pun bagi semua sama, tanpa ada perasaan cinta. Terima kasih mai nah hadiah. Ni nah pemberian biasa. Dia sebut hadiah tapi tanpa ada perasaan cinta. Kalau tak ada perasaan cinta, dia bukan hadiah, dia sedekah, pemberian biasa. Orang mai biasa tak kenal pun, jiran sebelah tak rapat kan mai nak ziarah, dia hanya jamu minyak zam-zam, dia jamu kurma, dia buh kacang cerdik. Sebab hak mai tak apa nak cerdik, makan, bagi cerdik sikit, balik. Tapi kalau ada orang hak dia cinta datang, dia akan tunggu sat, dia akan pergi ambil barang untuk diberikan. Ni hadiah. Hanya insan terpilih yang dia pilih untuk diberikan hadiah tadi, bukan semua orang. Kenapa? Kerana orang tu ada dalam hatinya, ada cinta. Baik, tuan-tuan muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, bila Nabi sebut innama ana rahmatun muhdah, saya adalah rahmat yang diberikan hadiah oleh Allah. Nabi guna perkataan hadiah. Jadi ulama ulama bagi tahu, katanya Rasulullah nak bagi tahu kata umat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin tidak dicintai kalau tidak Allah akan bagi hadiah kat dia. Jadi bila sebut hadiah, Nabi kata aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan pada kamu. Maksudnya Allah bagi hadiah kat kita, tuan-tuan. Hadiah hanya akan diberikan dengan perasaan cinta, kasih dan sayang. Sayangnya Allah pada umat ni, kasihnya Allah pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi tahu dunia ni penuh dengan pancaroba, tipu daya dan muslihat. Allah bagi tahu siap-siap. Tempat kamu berada sekarang ni, dunia ni penuh dengan tipu daya muslihat. Dan rahmatnya Allah, sayangnya Allah pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Allah bukan takat bagi tahu penyakit, Allah bagi ubat sekali. Koklah bagi tahu penyakit, ubat dan mampu pandai-pandai cari. Tak, bagi tahu ubat sekali. Ubat dia duduk tahu mana? Ubat tu duduk pada ayat yang sama juga, cuma di depan. Dan ubat yang pertama Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Ni ubat pertama. Siapa yang tak mau kena tipu dengan dunia, dia kena ambil ubat pertama, iaitu setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan maut. Orang yang ingat kepada mati, tuan-tuan, dia akan berjaga-jaga dengan dunia ni. Kalau duk pulung lebih sangat dengan dunia sampai tak ada batas, kalau mati celah ni go mana? Jadi ingat kepada mati tadi, ubat jangan kena tipu dengan dunia. Tapi kalau kamu lupa pada mati, kamu akan masuk perangkap ni. Dia terlupa kata dia akan mati, cari dunia sampai pagi, petang, siang, malam, sampai terlupa pada akhirat. Jangan. Ambil dunia bagi ada hak, bagi ada batas. Jadi nak bagi ada batas, nak kena berhati-hati. Dan ubatnya yang Allah sebut yang pertama adalah kamu kena ingat yang bernyawa pasti akan bertemu dengan mati. Pasti akan bertemu dengan maut. Duduklah kok mana pun, sihat macam mana pun, mati. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita yang ada pada malam ni semuanya akan bertemu dengan mati. Bila? Tak tahu. Tak tahu. Yang pasti akan bertemu. Dan saya harap saya orang lah kat dalam ni. Hak lain mati dulu tak apa. Tuan-tuan orang baik-baik dah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita harap kita akan mati, kita tahu, cuma kita harap saat kita bertemu dengan Allah ada dah bekal dan amal yang kita bawa cukup untuk kita balik berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kepada mati akan menyebabkan kita selamat daripada tipu daya dunia. Satu. Dua, sebut Cergah 8:20 lah. Mai lambat pun tiawai, tunggu lagi. Baik. Yang kedua Allah sebut apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ubat yang kedua, kamu kena ingat, hanya saja setiap ganjaran pahala kebaikan yang kamu buat akan dibayar pada hari kiamat. Ini ubat dia. Siapa tak mau kena tipu dengan dunia, dia kena ingat setiap kebaikan yang dia buat, Allah hanya akan bayar akhirat. Akhirat tempat bayaran, dunia tempat beramai. Kena ingat yang tu, baru kita selamat daripada kena tipu dengan dunia. Tapi kalau duk buat baik atas dunia, harap Allah bayar juga atas dunia, jam, kamu akan tertipu. Jangan. Ingat Allah sebut dah ganjaran kebaikan yang kita buat atas dunia. Tuan-tuan sedekah, tuan-tuan semayang malam,
tuan-tuan lakukan kebaikan pada orang, beramal dengan sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan, semuanya baik-baik belaka. Semua yang kita buat tadi bukan kerana nak dapat kebaikan dah dunia, tapi kerana nak dapat ganjaran akhirat. Kerana akhirat tempat Allah bayar. Yaumul hisab, tempat Allah nak hisab. Tapi dunia tempat beramai. Dia bukan mengharapkan ganjaran di dunia, tidak. Kalau dapat, bonus. Tapi tak harap dapat. Nak dapat, ambil. Cuma tak mengharap. Orang hak kena tipu dengan dunia, dia mengharap. Jangan. Tuan-tuan, jangan harap ganjaran yang kita buat ni, yang kebaikan kita buat ni, Allah akan berikan ganjaran di dunia. Jangan. Tidak kena tipu. Ramai orang kena bohong. Baru ni saya baca Facebook. Ada seorang ibu, dia tulis, saya mengamalkan semayang sunat duha sebulan istiqamah tanpa pernah tinggal, maka lepas sebulan, cukup sebulan, saya tengok rezeki dalam hidup saya luar biasa. Kerana solat sunat duha terkenal dengan baiknya mengundang rezeki daripada Allah. Lepas tu doa lepas semayang duha, doa apa? Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, buat turun mai. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau duduk dalam bumi, berkeluar mai pula. Kalau duduk atas buat turun, duduk dalam berkeluar. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau duduk jauh buat mai dekat. Maksudnya doa minta rezeki ni kita hanya akan minta lepas mayang duha. Saja nak tanya ayah-ayah ibu-ibu yang duduk semayang di kampung Pelet, tuan-tuan pernah dengar tak Tok Imam baca doa ni lepas mayang isyak? Awak tak boleh baca? Boleh, tapi jarang dengar. Tak pernah dengar pun Tok Imam baca. Kerana doa ni selalunya orang baca waktu duha. Kerana waktu ni, waktu yang semayang duha, untuk mengundang rezeki yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, bila ada orang baca macam tu, dia kata kau ni semayang sebulan, turut-turut rezekinya melimpah ruah. Tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, dia semayang 2 bulan turut-turut. Semayang 2 bulan tak dapat apa, dia maki terus, jelaka, muhum. Kena tipu lah. Kamu dah tertipu dengan dunia. Dia semayang tadi untuk dapatkan ganjaran dah dunia. Tak. Allah dah sebut dah ganjaran, Allah akan bayar akhirat. Kalau rezeki kamu murah dah dunia, itu bonus. Tu bonus Allah nak bagi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, buat apa pun harap Allah bayar akhirat. Yang kalau tak dapat dah dunia pun tak apa, semoga Allah bayar di akhirat. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'un wala syukura. Dalam surah Al-Insan. Kami bagi makan kepada kamu mengharapkan redha Allah. Kami tak kelapak kamu punya terima kasih, dan kami tak kelapak kamu punya ganjaran yang kamu akan balas. Tak. Nak terima kasih kan? Tak mau punya pasal. Aku harap Allah redha. Orang macam ni takkan kena tipu dengan dunia. Tapi kalau tuan-tuan buat baik, harap orang balas. Tuan-tuan buat baik, harap dapat ganjaran. Maka orang macam ni akan tertipu. Kan hadis Nabi cerita dah, ada orang yang masuk dalam medan peperangan. Dia berjuang, berperang sampai mati syahid, tapi dia harap ganjarannya dapat dah dunia. Bila sampai depan Allah, ditanya oleh para malaikat, kenapa ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu berjuang, berperang sebagainya? Dia jawab, saya gunakan nikmat yang kau berikan, kekuatan, tenaga, keberanian. Saya guna tadi berjuang di jalan Allah dan untuk menegakkan kalimahmu ya Allah. Allah kata muhu. Hang berjuang, berperang, masuk dalam medan peperangan semata-mata nak dapatkan kebaikan dah dunia, nak bagi orang kata hang berani. Kamu pahlawan negara. Kamu nak dapat sanjungan. Kamu nak bayaran atas dunia. Malaikat pegang, lempak neraka. Bungkus. Syahid tu. Syahid dalam medan perang, syahid dalam kuliah kamu Pelet, bungkus lagi awal. Mai pula, dia ni kaki baca Quran. Suaranya sedap, alunannya sedap, hebat. Datang depan Allah, ditanya nikmat suara sedap kamu buat apa? Saya baca Quran bagi cantik, bagi elok, mengagungkan namamu ya Allah, mengangkat darjat agamamu ya Allah. Baca Quran tadi semata-mata redha-Mu ya Allah. Allah dah tidak muhu. Baca sedap-sedap sebab kamu nak orang puji kamu, suara sedap, bacaan kamu hebat. Maksudnya kamu nak ganjaran tu dah dunia. Dapat tak nak masalah, tapi kamu harap. Maka tuan-tuan, orang macam ni dah tertipu dengan dunia. Malaikat pegang lempak neraka. Kaki derma pula infak fi sabilillah. Banyak hartanya diinfak di jalan Allah. Dia sampai depan Allah, apa yang nikmat yang kamu dapat, kamu buat apa? Kekayaan yang aku berikan. Oh, aku dapat kekayaan, aku bagi kat sekolah tu 2 juta, aku bagi kat masjid ni 3 juta.
aku infakkan banyak jalan hartaku di jalan agamamu ya Allah untuk dapatkan redha. Allah kata sunumuhum. Kamu buat semua tadi untuk dapatkan nama. Kamu nak nama kamu dipuji. Kamu mengharapkan bayaran tadi di dunia. Malaikat pegang limpah neraka. Jadi hadis tu jelas cerita kat kita, walaupun beramai, tapi mengharapkan ganjaran daripada atas dunia, Allah akan tolak. Dan orang macam ni tertipu. Dia ingat dia baik dah. Dia ingat dia banyak dah kebaikan. Tapi rupanya dia tertipu dengan dunia. Jaga, dunia ni banyak tipu daya. Betul Allah pesan dah, ganjaran, pahala, kebaikan yang kamu buat atas dunia ni, Allah akan bayar hari kiamat. Kalau dapat atas dunia, Alhamdulillah. Sedekah RM1, Allah bayar 10. Tuan-tuan, bos ada RM10, bos RM1, Allah akan bayar 10 kali ganda. Lagi banyak. Tapi tak nampak duk kurang lagi dengan RM9, esok pun dengan RM8, betul tak ada apa. Kamu jangan harap dapat atas dunia. Kalau tak harap dia main, harap tak main. Ada orang ikhlas niatnya kerana Allah. Kita pun pernah berlaku kan? Kita sedekah tu ikhlas, main noh tergolek. Lepas esok nak pergi pula. Lepas tu nampak dah main tergolek. Kali kedua bagi duk nampak nak main tergolek pula. Bukan nampak Allah lah. Dunia ni banyak tipu daya. Ramai orang tertipu. Jadi kena peringat, setiap kebaikan yang kita buat mengharapkan Allah banyak di akhirat. Adapun atas dunia kalau dapat bonus, bukan suruh tolak, ambil. Ambil, tak ada masalah. Bonus daripada Allah. Dan kita harap ni bukan ganjaran kebaikan yang kita buat. Yang kita harap Allah banyak di akhirat. 3, wa innama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang selamat pada neraka masuk syurga, orang ni dah berjaya. Tuan-tuan tak mau kena tipu dengan dunia, dia kena tahu syurga neraka ni. Ada dosa pahala, ada halal haram, ada boleh, ada tak boleh. Maka orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Siapa yang selamat dan neraka masuk syurga berjaya. Tuan-tuan, nak pergi ke syurga, nak selamat dan neraka, kena ambil tahu halal haram. Kena tahu mana boleh, mana tak boleh. Ni semua arahan daripada Allah. Jadi kalau tak mau kena tipu dengan dunia, bahasa mudahnya kamu kena ambil kira halal haram dosa pahala. Jangan dapat lebih kurang. Dia kalau membedai hendak kira halal ke haram, tiba semua, maka kamu akan tertipu dengan dunia. Tapi kalau ambil kira ni boleh, yang ni tak boleh, ni haram, ni halal. Kalau buat macam ni dapat banyak. Tapi tak, Allah tak bagi ni, haram. Kalau buat macam ni nampak macam tak banyak, dapat sikitnya, tapi halal. Jadi kena ambil kira mana halal, mana haram, mana boleh, mana tak boleh. Baru kamu selamat daripada kena tipu dengan dunia. Dan dunia ni akan banyak dia punya tipuan. Dan dunia dah menipu, iblis main pula, oh bungkus jenuh lawan. Kita bukannya kuat, Allah bagi ubat siap-siap dah. 3 ubat ni untuk kamu selamat daripada kena tipu dengan dunia. Nabi pula pesan, ambil dunia sekadar mana kamu nak guna. Jangan ambil banyak. Nak ambil banyak sila, tak ada masalah. Tapi bagi ada batas. Sekadar mana nak duduk dah dunia. Ibu ayah dirahmati Allah. Dan kita dah sebut dah, bukan suruh tinggal dunia, tidak. Islam ajar tuntut kepada umat supaya zuhud dengan dunia. Zuhud. Ambil dunia sekadar mana yang berikan manfaat untuk kita di akhirat. Sebab tu maksud zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat untuk akhirat. Itu zuhud dengan dunia. Maksudnya dia akan tinggalkan dunia yang mana tak ada manfaat untuk dia kait di akhirat esok ganjaran. Dia orang zuhud. Jadi zuhud bukan bermakna naik kereta lekeh, bajunya koyak, rumahnya kecil. Ini tak ada langsung duit dalam bank. Ni zuhud enggak ada. Kena kaya, tapi kaya macam Sayyidina Abu Bakar. Orang yang gunakan hartanya untuk jalan Allah, semua manfaat akhirat. Ni orang yang zuhud dengan dunia. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar orang yang zuhud dengan dunia juga. Karena semua hartanya digunakan manfaat akhirat. Semua manfaat akhirat. Jadi kita yang dapat keduniaan tadi, harta kita yang kita dapat banyak, silakan ambil, tapi bagi ada manfaat akhirat. Bagi ada manfaat. Jangan sampai tak ada manfaat. Harta yang banyak tak ada manfaat, orang ni kena rugi. Jadi ambil banyak dalam masalah. Kereta besar ambil, motor mewah ambil dalam masalah, tapi guna untuk manfaat akhirat. Ada orang kereta banyak, 4 biji kereta dia nak kelisa dengan Viva. Jadi Estima tak naik, Alphard tak naik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dia main habaq kat orang kampung Pelet, siapa-siapa mati main ambil Alphard dia naik, bawa jadi van jenazah. Maka lepas pada tu berebut orang mati kampung Pelet, naik Alphard, pedak cerdik langsung.
Boleh apa nak mati nak naik. Tak cuma dia gunakan kereta dia banyak tadi untuk manfaat akhirat. Hartanya banyak, duitnya banyak. Ada orang buat rumah besar. Dia renovate bagi besar, cantik, elok, buah aircon, buah kapet, sedap, elok. Kemudian dia panggil ustaz-ustaz main ceramah di rumah ni. Main baca kitab. Panggil dia tahu ada makcik-makcik tak sempat nak pergi kuliah maghrib, tak sempat nak pergi surah masjid. Maka dia gunakan rumah dia sebagai tempat untuk makcik-makcik ni main mengaji. Jadi dia panggil ustaz main baca kitab, pakat main rumah dia penuh. Rumahnya besar tapi manfaat untuk akhirat. Kan comel kan? Jadi bukan salah ambil dunia, tapi ambil sekadar mana kamu nak guna atas dunia. Itu Nabi pesanlah, ambil dunia sekadar mana kamu nak guna perlukan untuk hidup dah dunia. Lama mana nak guna? Tuan-tuan nak hidup lagi berapa puluh tahun? 40 tahun. Ambil dekat nak hidup 40 lagi. Ambil lemak banyak kan? Ni tengok macam puluh macam nak hidup sampai 400 tahun. Tu kan sampai 400 ni tak sampai. Takat mana nak guna? Berapa tahun? 40 tahun ni. Cari 40 tahun ni. Agak-agak. Saya baru kat 30. Duk ada ke 70 tahun ni. Bolehlah cari kat 70 ni. Kalau ada 70 lah. Ibu-ibu duk ada orang lah 60 dah ni. Ada nak pergi sampai 80? Tak nampak dah. Batu karang membelambar. Buah pinggang tak pernah elok dah. Nak pergi sampai 40 tahun ni tak pergi dah. Tak 3 kali Jumaat, 2 kali Sabtu. Duk tunggu hari. Jadi dah tahu dah duk tak lama mana. Maka ambil takat mana nak guna. Lebihkan akhirat. Karena Nabi pesan apa? Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramal untuk akhirat kamu selama mana kamu nak kekal di sana. Dunia tak kekal, ambil takat mana nak duduk ya. Tapi akhirat nak kekal, ambil selama mana nak kekal. Tu dah lama mana nak kekal? Selama-lamanya. Jadi bahasa mudahnya Nabi nak suruh lebihkan akhirat berbanding dunia. Kerja dunia 12 jam, jadikan 12 jam tadi akhirat. Keluar kerja niat kerana Allah, nak cari duit, nafkah anak bini, nak infak fi sabilillah, nak guna cari duit yang halal, tak terlibatkan benda yang haram, letih pun tak apa, jadi duit halal. Semua niatnya tadi akan jadi akhirat. Dia telah lebihkan akhirat. Cantik. Kerana akhirat tempat nak kekal. Tuan-tuan, buah penutup pada malam ni saja nak bagi kita nampak antara orang yang Malaysia ni antara negara yang diberikan anugerah oleh Allah, dihadirkan beberapa orang yang sangat luar biasa dia punya watak yang ada di dunia. Antaranya tuan-tuan kita yang kita miliki, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Ni antara orang yang Allah bagi luar biasa. Tak ada dah, tak jumpa lah seorang tu hang jenuh cari muka sama, suara sama dah, tapi tak ada ahad tu lah. Satu tu nak cari macam dia balik tak ada lah. Tak main lah. Dia pelakon, dia pengarah, dia penyanyi, dia pemuzik, dia yang cipta lagu, dia menyanyi sendiri. Dah lah suara sedap pula, muka serak pula, semua komplit. Nak cari mana? Tak ada. Tuan-tuan dan rahmati Allah, dia beranak tahun 1929. Dia mati 1973. Lebih kurang lah, saya tak pasti betul tak betul, cuma duk rasa macam tu. Jadi tuan-tuan dah sudah bahas lah, bukan kot contoh yang dia sebut sudah bincang lah tu. Dia beranak 1929, kalau tak salah, dia mati 1973. Maksudnya dia berkelana atas dunia ni lebih kurang 43 tahun umurnya. Dia mati, umur dia dalam 43. Dia dan hidup di dunia ni hanya 43 tahun. Baik saja nak tanya tuan-tuan, daripada 1973 sampai sekarang dah 2021 nak masuk 22. Tuan-tuan, 1973 nak mai 2021 ni berapa puluh tahun? Dah dekat 50 dah rasanya. 50 tahun dah dekat-dekat. 49, 48 gitu lah. Maksudnya, ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee hidup atas dunia 43 tahun. Dia duduk dalam kubur kat 50 dah. Lagi lama dalam kubur pada atas dunia. Dalam kubur lagi lama. Tu kira Ramlee tu dan kira nenek moyang kita hak dulu ni. Hidup ada dalam 40 tahun. Duduk dalam kubur kat 100 tahun lah. Tu nak kiamat bila Allah Alam tak tahu. Berapa ratus tahun lagi nak hadap ni. Kehidupan atas dunia hanya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Nak duduk dalam kubur ratus tahun, ribuan tahun. Mana lagi lama? Maksudnya bekalan akhirat kena lagi banyak berbanding dunia. Bukan suruh tinggal dunia, tidak. Tapi Nabi nak pesan, ambil dunia takat mana kamu nak guna, tapi akhirat ambil takat mana nak kekal.
Yang mana nak kekal, lama nak kekal, maka kena lebihkan akhirat. Hak dunia tadi pun boleh dapat dunia sekaligus akhirat. Tu in one. Buat raja dunia tapi niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat macam tu nak kena peringat dunia ni banyak muslihat pula, tipu daya pula. Sebab tuan-tuan hidup ni penuh dengan ujian. Cabaran yang banyak. Nak kena dengar banyak tazkirah, nak kena dengar banyak orang peringat supaya kita sentiasa hati-hati. Lampu isyarat merah kena ada. Signboard kena ada, awas kawasan kemalangan. Nak kena peringat. Bukan dia tak tahu, dia tiap hari tahu tu. Tapi nak kena tengok juga baca. Kena bagi peringatan supaya manusia ni tak lalai dan tak masuk perangkap dunia yang penuh dengan muslihat dan tipu daya. Jadi tuan-tuan muslimin, ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu yang kita boleh sebutkan pada malam ni sebagai peringatan untuk kita bersama. Ambil dunia ni, ambillah, tak ada masalah, tapi jangan lupa akhirat. Lebihkan akhirat berbanding dengan dunia, kerana kehidupan kita di akhirat nanti lebih lama berbanding hidupnya kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan harta yang kita miliki, kekayaan yang Allah berikan pada kita tadi ni, semuanya adalah manfaat yang kita akan gunakan untuk akhirat kita di akhirat kelak insya-Allah. Duit yang kita ada laburkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Habiskan untuk kita guna berbakti pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dah mati tapi pahalanya berjalan, ajaib. Dia mati dah tapi pahala duk jalan, pelik. Lagi pelik hadut hidup tak jalan mak. Dia mati pergi pahala duk jalan. Kita hak masih hidup tak jalan-jalan pahala. Buat dia tambah ni. Hak mati pun duk jalan pahala. Jadi cari jalan untuk kita gunakan. Bukan suruh buang semua, tidak. Tapi gunakannya untuk manfaat akhirat. Ambil dunia, tapi gunakan untuk manfaat akhirat. InsyaAllah kita akan termasuk dalam golongan orang yang zuhud dengan dunia, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada malam ini secara ringkas. Mudah-mudahan ada masa lapang, umur panjang untuk kita bertemu lagi pada masa akan datang. Semoga Allah rahmati, berikan kebaikan bagi kita semua, dan semoga Allah selamatkan kita, anak cucu zuriat kita kesemuanya daripada tertipu dengan dunia yang penuh dengan muslihat, dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia sehingga akhirat nanti insya-Allah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.